Oh, Nabiah ni tak dengar lagi. Siapa boleh tunjuk ajar sikit? Nak mula dah ni. Boleh lah siapa-siapa tolong tunjuk ajar. Mungkin boleh buka. Buka balik. Okey, tulis kat chat tu tunjuk ajar dia sebab tak dengar tu. Okey, dia nak mula dah. Video. Kita nak share screen dulu ya. Sekejap. Okey, nampak skrin ni? Nampak. Okey. Kita mulakan dengan membaca hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nombor hadis lah 5027 dalam Sahih Bukhari. Maka kita pun belajar Al-Quran ni, inilah sebaik-baiknya. Kan? Okey, yang ini kita tak cerita sebab semua dah biasa. Okey, ini ialah slide yang ada ni, ada beberapa slide. Beberapa slide ni ialah dalam sesi-sesi pembentangan sebelum ni. Jadi sebab kita nak ringkaskan, kita nak mungkin nak cuba ada dua slide kita nak gabungkan. Jadi kita akan cuba untuk ringkaskan dan kalau ada soalan terus tanya. Okey. Okey, ini ialah rupa mushaf dulu. Ni kita tak panggil Al-Quran tau. Kita panggil apa dia ni? Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Kan ada suhufu Ibrahim wa Musa. Suhuf ialah lembaran. Al-Quran tu ialah kalamullah. Al-Quran merupakan kalam Allah. Jadi kalam Allah ni dia ditulis dalam mushaf. Ni kita pun panggil mushaf. Jadi zaman dulu punya tulisan macam ni. Ni dekat muzium. Huruf alif bata dia beginilah. Tak ada titik, tak ada baris. Kita sekarang ni ada baris dan titik pun salah baca lagi. Dulu punya tulisan ni zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali, tulisan ni macam ni. Maksudnya huruf ba ta sa tu sama Tak ada baris, tak ada titik. Tapi dia boleh baca sebab dia orang Arab. Dia boleh baca. Macam kita contohnya teks bahasa Arab kan. Kalau tak ada baris tu puas nak baca tak? Itu yang jadi bila baris akhir kita pun mati kan. Tak tahu nak bagi depan ke, nak bagi bawah ke kan. Jalan selamat kita pun mati semua. Okey. Ni okey. Kemudian nak tunjuk slide yang lain sekejap Okay. Macam mana ni? Ya, dia slide ada beberapa slide. Kemudian Al-Quran ni dia turun, ni sejarah dia kan, zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman, ni zaman berlaku penyelarasan semula. Cerita dia panjang ni kita nak ringkaskan.
Berlaku penyelarasan semula. Sebab itulah Quran yang kita guna ni kita panggil apa? Mushaf Resam Osmani. Resam tu tulisan. Maksudnya mushaf Quran yang kita guna ni, kita guna yang zaman Sayyidina Osman dulu yang susunkan semula. Okay. Kemudian zaman Sayyidina Osman tu, masa tu berlaku Islam semakin berkembang, semakin ramai orang masuk Islam. Jadi orang pun masalah apa mereka ni bergaduh tentang cara baca Al-Quran. Maka Sayyidina Osman pun dia buat penyelarasan. Ini penyelarasan dia. Kan? Cuba sebut ni. Dia penyelarasan tu, dia tubuhkan AJK dia, sekretariat untuk salin semula usaha Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar apa semua tu. Dia salin semula. Dia kemudian dihantar ke 5 negeri ni. 5 negeri ni kita panggil kota-kota besar Islam waktu itu. Mekah, Madinah, Basrah, Syam, Kufah dihantar. Dihantar tu mushaf tadi. Yang tebal lah maknanya. Sebuah Ke Mekah sebuah, ke Madinah sebuah, ke Basrah sebuah, ke Syam sebuah, ke Kufah sebuah. Dan dia ada juga hantar guru sekali. Ini nama-nama guru dia. Abdullah bin Sa'id wafat tahun 68 Hijrah. Zaid bin Sabit wafat 45 Hijrah. Ammar bin Qais wafat 60 Hijrah. Abu Darda wafat 32 Hijrah. Abi Abdurrahman As-Sulami wafat 73 Hijrah. Dihantar sekali dengan Tok Guru. Kan? Jadi Tok Guru ni pun mengajarlah Al-Quran di negeri ini semua. Diselaraskan. Supaya tak bergaduh lah. Kan? Jadi masing-masing pun, negeri masing-masing pun belajarlah dengan Tok Guru masing-masing ni. Supaya tak bergaduh. Akhirnya, okey. Kita nak share screen yang lain. Sekejap Okey. Jadi lepas tu zaman melintasi zaman apa semua tu, kan zaman macam-macam zaman lah. Kan sehinggalah zaman sekarang kita. Maka kita ni orang Malaysia, kita baca yang macam mana? Dan kita baca bacaan yang macam mana? Yang Sayyidina Osman tak ada 5 tadi kan? Mekah, Basrah, Syam, Kufah. Kan? Maka kita orang Malaysia baca yang macam mana? Maka masyarakat di Malaysia baca dengan ni nama Tok Guru kita ni. Imam Asim. Ikut Tok Guru dia, mengikut riwayat Imam Hafs. Kalau bahasa Arabnya kita panggil Hafs an Asim. Hafs daripada Asim. Ikut Tariq. Tariq ni jalan. Imam Syatibi. Dan yang ini orang belajar qiraat. Kalau nak belajar detail ni dia pun masuk Mak Tafiz Tanjung Lumpur contohnya belajar qiraat. Dia akan belajar ni terperinci lah. Kan? Dia akan belajar ni terperinci. Jadi kita di Malaysia ni, kita baca dengan bacaan ni. Ni nama Tok Guru kita. Dari kecil kita belajar mengaji tu. Tok nenek moyang kita belajar mengaji tu. Inilah nama Tok Guru besar kita ni. Hafs daripada Asim. Kan? Kita kena kenal Tok Guru kita ni. Sebab anda sebut ni biasa kita belajar ngaji. Kita tak kenal ni nama Tok Guru kita. Kan? Sebagai adab akhlaknya kan kita kenal lah Tok Guru dulu. Ni Tok Guru kita. Dan dia ada tulis dalam Quran. Mushaf Quran ni ada tulis. Dekat belakang kadang-kadang dia ada tulis. Kan? Cuba baca ni. Ni bahasa Arabnya ni. Kan? Kutiba hadzal mushaf wa dhubita ala ma yuwafiqu riwayat Hafs bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Kufi li qira'ah Asim bin Abi Najud al-Kufi. Tu dekat Quran kita ni ada tapi dia duduk belakang sekali. Sebab dia duduk belakang kita pun tak baca lah.
Ni kalau yang bahasa Melayu ni. Tulisan Jawi ni. Boleh baca ni. Mushaf ini ditulis dan dibaris mengikut riwayat Hafs bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Kufi. Maksudnya zaman Sayyidina Osman dulu, Sayyidina Osman hantar kan Mekah, Basrah, Syam, Kufah apa semua. Kita baca dengan riwayat yang mana? Yang Kufah tadi. Kita baca yang riwayat Kufah ni tadi. Ini sejarah ni yang perlu kita tahu secara umum. Kita dah mengaji Quran seumur dah. Tapi tak tahu kita baca tok guru mana. Tok guru kita tadi Imam Hafs daripada Kufah. Bukan daripada Mekah, bukan daripada Madinah, tapi daripada Kufah. Okey. Kemudian bila kita nak guna mushaf Quran kita, mestilah ni resam Osmani. Kalau kat Malaysia ni kena cari yang ada cop ni. Cop ni. Lajnah Tashih Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Ini cop dia. Belinya ada ni. Ada cop ni. Kemudian ada yang terbaru ada ni. Apa panggil ni? Hologram. Kilat ni ada ni. Yang barulah kalau beli mushaf 10 tahun dulu tak ada lah. Beli sekarang ni ada ni. Yang ini ahli Lajnah Tashih ni dia semak satu-satu. Helaian demi helaian untuk memastikan mushaf Quran ni betul-betul ni lah. Baris dia betul. Tak tercecer. Okey. Kemudian zaman sekarang orang kita suka guna apps kan? Ni apps. Boleh download dekat handset. Ada banyak jenis apps. Tapi ini yang MC ni dengan JAKIM yang iktiraf yang ni. Kita ambil download yang ini. Jadi kalau ada yang kita download yang lain-lain tu kita tukar. Download yang ni. Sebab ini yang maknanya yang asli daripada Suruhanjaya Komunikasi MC, Kementerian Dalam Negeri dan JAKIM. Maknanya mudah alih, aplikasi mudah alih pertama bagi Al-Quran yang mendapat kelulusan pihak berkuasa. Maknanya Lajnah Tashih Quran tadi, satu ni je yang diiktiraf. Jadi kita tengok kat handset masing-masing, download yang macam mana. Kita download yang Smart Al-Quran, logo dia macam ni. Ni. Bukan warna hijau ke, warna lain ke, logo dia warna ni. Jadi download yang ni boleh kat Google Play boleh, App Store pun boleh. Nama ni Smart Quran, logo dia ni. Ni je satu-satunya yang kiranya mendapat pengesahan daripada ni lah, pihak kuasa negara. Yang lain tu punya tak. Okey. Kemudian boleh kita terus Boleh. Zaman sekarang ni kita semua guna Quran Rasul Osmani. Kalau untuk nenek moyang kita dulu dia guna Quran lain. Okey, yang ini ada beza. Mana yang Rasul Osmani? Atas ke bawah? Bawah. Apa beza dia? Bawah. Cuba tengok. Beza dia. Apa beza dia? Tengok beza dia dalam bulat tu. Apa beza dia? Ni apa beza dia? Tu tak ada, tu tak bercantum dengan Allah. Bercantum tak bercantum dulu ni. Apa dia? Dia rumah tu besar sikit. Tak nampak ke? Tengok. Ni. Baris alif tu. Ya, betul. Baris alif tu. Tengok baris alif ni. Ada baris apa ni? Baris atas. Bila ada baris atas ni, ini bukan Rasul Osmani. Rasul Osmani dia bukan baris ni. Ini ialah Hamzah Wasal. Hamzah ada dua jenis tau. Satu Hamzah Qatna'. Hamzah Qatna' rupa dia macam mana? Rupa dia kepala huruf Ain. Itu ialah Hamzah Qatna'. Satu lagi Hamzah kepala huruf Sad. Ni. Ini kita panggil Hamzah Wasal.
Satu lagi hamzah, kepala huruf ain. Kepala huruf ain hamzah tu, itu hamzah qata'. Okey, jadi kat sini, kalau kita baca kat sini kan, contoh kita baca yang atas ni, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey lah. Tapi kalau kita sambung, cuba kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi salah kan? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah. Sepatutnya jadi macam mana? Jadi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab tu kita kena guna rasa Osmani. Bila kita guna selain daripada rasa Osmani, dia salah. Yang ni banyak yang Indon ni. Terjemah per kata. Ramai orang beli ni. Warna-warni macam-macam dulu. Jadi dia akan jadi salah. Kita guna rasa Osmani. Kemudian sama macam ni lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina. Sebenarnya ihdina macam mana macam ni? Dia tak ada baris kan? Dia jadi hamzah wasal juga. Alif tu hamzah wasal, tak ada baris. Kepala huruf sad simbol dia. Maka kalau kita baca sini macam mana? Cuba baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita akan baca nasta'inu dina. Tapi kalau ikut yang atas ni jadi nasta'inu ihdina. Jadi salah lah. Sebab itu kena guna yang ini. Tak boleh guna yang ni. Kan tak boleh guna. Kalau ada yang ni kena bakar kan. Dia kena dilupuskan. Istilah dia kita tak bakar. Istilah dia dilupuskan. Okey. Kemudian anda nak tukar slide yang lain Sebab ini ikra kita tak belajar ni muqaddam ni tak apalah. Saya okey. Tukar slide yang lain. Sekejap ambil benda tu. Sekejap. Okey. Okey. Jadi kita ni bila kita nak baca Al-Quran, yang lain dengar bila kita nak baca Al-Quran ni, yang pertama kita kena tahu sebut huruf alif batar. Sebut huruf alif batar dengan betul. Sebut huruf alif batar dengan betul. Jadi ini kita panggil makhraj. Kita belajar makhraj. Makhraj ni tempat keluar huruf. Jadi kita nak tahu macam mana cara nak sebut huruf tu dengan betul. Macam mana nak sebut huruf alif, macam mana nak sebut huruf ba, huruf ta tu dengan betul. Kan? Jadi yang ni kita sebut makhraj huruf. Dan macam mana cara kita nak sebut huruf tu dengan betul. Huruf ba dekat mana, huruf ta macam mana nak sebut, huruf jim macam mana nak sebut, kan?
Jadi yang ini makhraj huruf. Maksudnya kita nak tahu sebuah huruf dengan betul. Yang ini kita dah belajar daripada dulu lagi dah. Iqra' lagi dah belajar. Abata, belajar huruf sebuah huruf dengan betul. Tapi kadang-kadang kita lebih kepada dialek kemelayuan. Dia tak jarak. Kan? Jadi boleh belajar sebut apa ni? Nak main sebut huruf ni, contohnya kita berlatih sebut apa? Ada orang dia belajar gini, babi, bu, ban, bu, baban, bani, babana, minal. Macam Mimi tahu. Cuba sambung. Kan? Tati tutan, tutan, tanitasna minal mutnimati, tanita. Tu dia belajar makhraj, macam mana nak sebut. Tati susan, susan sanisa jana minal mutnimati, sanisa, sanija, sanisa. Okey. Pertama makhraj tu. Yang kedua, yang paling penting makhraj ni. Nak bagi bacaan kita ni kelas jarak tu semua, kena tahu sebut huruf alif bata tu dengan betul. Yang kedua, akan ada panjang dan pendek. Kan? Ada panjang, ada pendek. Itu kita panggil apa dia? Hukum mat. Ana ada nota tapi malah tunjuk nota sebab nota tu akan jadi panjang. Kalau sebut ni boleh jadi nota tu sehelai ke atas Kalau kita tengok buku tajwid kan tebal kan. Jadi nak sebut pertama tadi makhraj huruf. Yang kedua akan ada panjang dan pendek. Panjang pendek ni hukum dalam bab ilmu tajwid dipanggil hukum mat. Adalah macam-macam mat. Mat asli, mat tabi'i, mat wajib, mat munfasil, macam-macam. Itu panjang dan pendek. Kita kena tahu panjang dan pendek. Kalau sempat ataupun sempat sekarang masa ni ataupun siri akan datang kita nak cerita pasal mat ni. Hari ni tak nak cerita pasal mat ni. Panjang dan pendek. Huruf mat 3 je. Alif, waw dan ya. Maksudnya panjang ni akan berlaku kat 3 huruf ni je. Alif, waw, ya. Kan? Maknanya mudah Alif, waw, ya. Jumpa alif, waw, ya. Kat situlah berlakunya mat. Iaitu kita akan baca panjang dan pendek. Dan panjang dan pendek ni hanya berlaku ketika kita baca Al-Quran sahaja. Kalau kita baca teks bahasa Arab, kita baca hadis, ada kita baca panjang? Tak ada. Contohnya kita bagi salam, ada baca panjang? Cuma kita jadi reka orang Melayu tau. Assalamualaikum, ada panjang. Kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum, kan tak ada. Maksudnya bila cakap-cakap yang lain tu kan kaifa haluka ada panjang pendek? Tak ada. Dalam baca Al-Quran ada panjang dan pendek. Okay, tadi yang pertama makhraj huruf, yang kedua panjang dan pendek. Kemudian yang ketiga, dengung ke tak dengung? Kan, dengung ke tak dengung? Dengung tak dengung ni, kalau dalam ilmu tajwid dipanggil hukum nun mati ataupun hukum mim mati. Maksudnya dengung tak dengung tu akan berlaku pada huruf nun mati ataupun mim mati. Tu ya. Jadi dia panjang lah kat situ. Idgham, ikhfa, benda lagi. Izhar, iklab. Ikhfa hakiki lah, ikhfa syafawi lah. Dia berlaku kat mana dia? Kat nun mati ataupun mim mati. Dia tak berlaku lah dengung dekat huruf lain-lain selain daripada nun dan mim. Tu dengung atau tak dengung? Tu berapa dah tu? 3. Okay, yang keempat. Yang keempat ni nak cerita hari ni. Yang keempat ni sebenarnya biasa orang belajar akhir sekali. Tapi yang ni kita belajar mula-mula sekali. Kita ubah. Kan? Kita ubah. Lain kali pula kita belajar mat, panjang pendek ataupun dengung tak dengung tu lain kali. Hari ni kita nak belajar yang seterusnya ialah kaedah khusus. Kaedah khusus ni maksudnya dia berlaku pada tempat-tempat yang tertentu sahaja ataupun pada ayat-ayat yang tertentu sahaja. Yang ini tak ramai, kadang-kadang orang dia terlepas pandang benda-benda yang ini.
Ana biasa jadi panel temuduga, guru kafar, imam masjid daerah, imam masjid Korea. Walaupun belajar sekolah agama, dia tak tahu kadang-kadang. Kan? Dia tak tahu apa ni, dia ingat masa belajar sekolah agama tu, dia belajar dah. Kan? Biasa kita sekolah agama ni kadang-kadang tak belajar mengaji dah. Sebab temuduga tu kira dah dikira pandai mengaji, kan? Terus masuk. Sebab kan ada temuduga belajar mengaji kan? Cuma kadang-kadang yang belajar lebih sikit duduk asrama. Adalah belajar mengaji. Itu pun pergi ke tak pergi? Pergi. Jarang. Surat asrama. Ikut suka Farid lah, jarang, pergi. Farid jarang. Patutnya masing-masing kena talaki dengan ustaz-ustazah tu sampai khatam. Jadi Allahu kita Akbar. khatam ngaji berguru ni bila? Sekolah rendah dulu dia kata. Kan? Bila dah besar ni tak ada dah. Kan, macam tu. Okey. Yang ketiga ni kaedah khususnya. Kita nak cerita yang kaedah khusus. Nak tengok. Nampak panjang ni. Format lagi. Kita nak cerita. Ini dia. Okey, nampak Ini pun kalau dah belajar sebagai pengulangan lah. Bacaan khusus ni dia tak berlaku pada tempat-tempat yang lain, dia berlaku kat situ Okey, yang pertama imalah. Cuba sebut ramai-ramai. Imalah. Maksud dia apa dia? Condong. Bukan condong. Maksudnya condong ni dia bukan baris atas. Dia bukan baris bawah. Jadi bacaan secara imalah berlaku satu sahaja mengikut imam kita tadi. Imam apa tadi? Imam Hafs. Imam Hafs tadi. Kita baca ada satu je imalah. Kat sini ya. Surah Hud ayat 41 juzuk 12. Wa qala irkabu fiha bismillahi. Kat sini huruf ra ada diamond dia. Dia tak ada baris tapi dia ada diamond. Tanda diamond ni maknanya ra ni bukan baris atas, bukan baris bawah. Kalau baris bawah bunyinya ri, majri. Tapi dia bunyi majre. Kan? Bismillahi majreha wa mursaha majre. Jadi bukan ra, bukan ri tapi re, majre. Ramli belajar lama dah. Sebab tu dia sebut do re mi. Kan do re mi fa sol la tu kan. Do re dia kata re, dia belajarlah majre. Jadi kita nak orang tak reti nak sebut majre, kita kata cuba sebut do re mi. Jadi majre. Jadi kita satu je. Bagi imam-imam yang lain tadi mungkin imam-imam daripada mazhab yang lain dia mungkin ada banyak imalah dia. Tapi kita hanya ada satu sahaja. Dan bismillahi majreha wa mursaha ni boleh baca doa naik kenderaan laut ataupun kenderaan air, naik sampan ke, naik feri ke, naik bot ke, boleh baca doa ni. Bismillahi majreha wa mursaha. Dan ada juga orang baca doa ni ketika dia buat tambahan doa ni lah, subhanallazi sakhkhara lana tu dia pun tambah baca ni. Tapi ni kalau naik kapal ke, naik bot ke, naik sampan ke, boleh baca doa ni. Jadi boleh baca sama-sama ramai-ramai kat sini. Okey, 1, 2 mula. Baca. Wa qala irkabu fiha bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi ghafurur rahim. Okey. Yang kedua. Farid. Yang orang lain ada tak ni? Orang lain lah ni. Ada tu. Nampak perani seorang ni. Okey, seterusnya. Bacaan yang seterusnya ialah secara tashil.
Okey, tashil ni memudahkan, mudah. Dari segi istilah menyembunyikan huruf. Membunyikan huruf antara hamzah dan alif. Tempat dia satu saja dalam Al-Quran ni mengikut riwayat imam kita tadi, Imam Hafs. Kalau imam-imam lain tu ada banyak tempat-tempat yang lain. Imam Hafs ada satu sahaja. Ni dia tempat dia. Surah Fussilat ayat 44, juzuk 24, muka surat 481. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Ni tempat garis ni. Dia buat simbol apa dia? Simbol titik hitam ni. Nampak titik hitam ni? Kalau ada Mushaf Quran buka ni, muka surat 481. Kita tengok ada, kita gariskan. Dia dalam Mushaf Quran kita akan ada titik hitam ni. Titik hitam tu dia bukan baris atas tapi dia ialah tanda untuk baca dengan tashil. Tashil. Macam mana cara baca dia? Kena panjangkan nak. Tak panjang. Dia tak ada panjang. Pendek. Dia macam mana ni? Bunyikan huruf antara hamzah dengan alif. Kalau alif tu kita akan bunyi gini tau. Lawan pada tashil ialah tahqiq. Tahqiq tu menyebut huruf-huruf ni dengan hak huruf tu. Jadi kita akan bunyi a. Itu tahqiq. A. Jadi bila tashil a tu dia akan jadi a. Dia sebut a. Dia jadi akan sebut kita tak akan sebut a'jamiyu. Kalau orang sebut a'jamiyu salah. A'jamiyu salah. A'jamiyu salah. Dia akan bunyi a'jamiyu. A'jamiyu. Dia kena laju. Macam contoh Antum Meluha. Dia cakap awak tu dia dah tashilkan tau. Dia tak cakap awak. Dia cakap macam mana dia? Awak pergi mana? Dia dah tashil dah tu. Dia cepat kan. Sebab dia rasa payah nak sebut awak. Dia pun sebut awak. Jadi serupa juga Arab ni dia rasa payah nak sebut a'jamiyu. Maka tu dia tukar a'jamiyu. Cuba sebut ramai-ramai ni. Sebut seorang-seorang kan tak dan kita. Kena sebut seorang-seorang ni. Yang ni kena sebut seorang-seorang lah sebab dia payah ni. Cuba sebut Zaid. Cuba sebut ni. Jamiu. Bunyi ke? Jamiu. Cuba Nizam. Jamiyu. Dia kena laju lah. Jamiyu. Jamiyu. Gitu. Gitu. Siapa lagi ni? Farid. Syamimi, dia sebut. Jamiyu. Jadi ke? Ni, Sophie sebut. Jamiyu. Tu macam mana? Sekali lagi. Jamiyu. Dia kena laju. Naimah ni, dia sebut. Jamiyu. Laju lagi. Jamiyu. Jamiyu. Okay. Dia kena laju. Dia jangan jamiyu tapi dia jamiyu. Jamiyu. Dia bukan tapi jamiyu. Itu tashil. Kan? Maksudnya apa ni, bagi kita susah lah. Orang Arab mungkin senang. Jadi kita kena beri perhatian. Ada satu tempat ni dalam Mushaf Quran kita ni, dalam baca Al-Quran kita kena baca dengan tashil. Anda dulu masa sekolah dulu tak belajar ni? Ada siapa belajar ni? Tak ada. Anda masa sekolah dulu tak belajar ni tau. Masuk Mak Tafih baru belajar. Lepas SPM tau baru belajar ni.
Dulu masa sebelum tu mengaji main bantai tak belajar ni. Lepas tu masuk Matafi baru belajar ni lah bacaan secara tashil. Ada satu saja dan dia ada tanda titik hitam. Okey. Maksudnya kalau kita tak baca dengan kaedah ni, salahlah bacaan kita. Walaupun kita khatam sebulan sekali ke, khatam Quran seminggu sekali ke, tapi salah baca lah. Gitu. Seterusnya, boleh anda pindah yang seterusnya. Apa khabar Syazwan? Boleh. Kemudian yang ketiga ialah ibdal. Cuba sebut ni, ibdal. 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 Ibdal ni maksudnya apa dia? Menukarkan. Kita tukarkan hamzah tu kepada huruf yang sesuai. Okey, dalam bacaan kita ni kita akan baca kat sini surah Ahqaf ayat 4 juzuk 26 ke surat 502. Yang ini pun anda tak belajar dulu masa sekolah. Belajar ni masa dah habis sekolah tu. Dah habis SPM baru anda belajar ni. Maksudnya sebelum tu jahil lah. Tak pernah belajar ni. Walaupun setiap bulan Ramadan masa sekolah tu tadarus dulu. Kan? Tapi kita tak belajar lagi. Jadi sebab tu jangan rasa kita dah sekolah agama, pandai dah mengaji. Kita dah tertipu dengan diri kita sendiri. Sebab sebenarnya macam-macam lagi yang kita tak belajar. Sedangkan belajar Al-Quran ni tadi, khairukum tadi. Inilah paling basic. Maknanya kan ilmu-ilmu lain tu, yang Al-Quran ni paling kita kena belajar sekali. Okey, yang ni kita baca ibdal ni. Siapa baca tu? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Okey, ayat dia yang ini. Yang ini dekat dalam Quran kita, mushaf Quran kita dia tak ada tanda titik hitam, tak ada tanda apa ni? Diamond ke, tak ada apa lagi. Semua tak ada tanda apa-apa. Maka kita kena gariskan sendiri. Kita kena buat nota sendiri sebab tak ada tanda apa-apa. Ini juzuk 26. Juzuk 26 ni, anda belajar ni, baca ni. Masa tasmi' hafazan juzuk 26. Kan? Tahun 2 Mak Tafih masa tu kalau Tanjung Lumpur sekarang ni. Maknanya umur berapa tahun dah masa tu belajar? Umur 11, 12 SMA dah ada CJ menengah agama dah, tak belajar lagi ni. Allah dia baca Quran. Kan? Jadi kat sini kita akan baca dengan ibdal. Ibdal kalau kita memulakan bacaan di sini. Kita akan baca macam mana kat sini? Kan? Kita akan baca ituni. I dua harakat. Cuba sebut ramai-ramai. Ituni. Siapa baca selain daripada tu, salahlah bacaan dia. Kalau dia baca tu dalam sembahyang, kesalahan besar, kesalahan baca salah. Kan? Jadi, tapi kalau kita baca sambung, kan? Kita baca sambung Kalau kita baca sambung kan? Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Baca sambung tak ada apa-apa. Tapi sekarang ni kalau kita berhenti sini. Sebab ayat ni kan dah panjang dah. Am lahum syirkun fis samawat. Kita berhenti sini. Lepas tu ada pula tanda wakaf atas ni. Soalan ya ni. Kita berhenti. Jadi bila kita nak mulakan bacaan di sini, kita akan baca dengan bacaan secara ibdal. Bacaan secara ibdal, tu tadi. I dua rakaat. Ituni bi kitabim min qabli hadha. Cuba sebut ramai-ramai ni. Ituni bi kitabim min qabli hadha. Okey, jadi cukup-cukup. Panjang lagi ayat dia kan.
Jadi yang ini ambil nota ni surah Ahqaf ayat 4 juzuk 26 muka surat 502 sebab yang ini dia tak ada titik hitam ke, tak ada tanda diamond ke apa ke, tak ada. Kita kena buat nota sendiri. Anda dulu anda beritahu masa sekolah anda tak belajar ni. Dah tahun 2 Mak Tafiz dah baru belajar. Masa kita tasmik dengan ustaz kita bacaan baru. Maksud sebelum tu tak pernah belajar. Jadi dan pengalaman tu kita temuduga guru-guru kafar, kita temuduga macam ramai-ramai ni, imam-imam pun kita temuduga salah baca kat sini. Jadi kalau umur dia dah 40 tahun baca salah. So apa? Tak ada kesempatan ataupun peluang untuk belajar. Jadi sebab tu anak nak cerita benda ni dulu. Kan? Sebab benda ni jarang orang belajar. Tapi inilah dia yang bacaan yang betul dan sebenarnya. Okey? Kita pindah kat sini. Itu ni tadi. Seterusnya bacaan secara naqal. Cuba sebut ni. Nakal. Okey, bacaan secara naqal. Naqal ialah pindah. Naqalah pindah. Pindah apa dia? Pindah baris. Tempat dia ada satu je dalam bacaan kita ikut imam kita tadi lah. Imam apa? Hafs an Asim tadi. Surah Al-Hujurat ayat 11 juzuk 26 muka surat 516. Ni ambil nota ni. Surah Hujurat ayat 11 juzuk 26 muka surat 516. Okey, kita baca ni panjang ayat dia. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ni ayat dia. Ayat dia ni pun tak ada garis, tak ada titik hitam, tak ada apa-apa. Jadi kadang-kadang orang tak perasan. Cuba baca ayat ni. Orang ni cuba baca. Macam Mimi ke cuba baca. Macam Mimi cuba baca. Nak imah macam ni. Bi'sal ismu. Semua baca bi'sal ismu. Mana lagi? Semua baca bi'sal ismu. Jadi bukan bi'sal ismu. Kat sini pada tempat ni surah Hujurat ayat 11 juzuk 26 surat 516. Ambil nota ni. Kita akan baca dengan naqal, kita pindah baris. Kita tak baca bi'sal ismu, tapi kita baca bi'salismu. Oh. Baris pada bi'sal, pada lam ni, dia ada baris bawah. Asalnya baris ni dekat hamzah ni. Tapi dia pindah baris tu ke lam. Jadi kita baca lismu. Bi'salismu. Bi'salismu. Cuba sebut ramai-ramai. Bi'salismu. Okay, bi'salismu. Okay, jadi ingat Bi'salismu. dia tak ada baris, tak ada garis gini, dia tak ada titik apa-apa, dia tak ada nota apa-apa, jadi kita kena buat nota sendiri kat sini. Nanti kan bulan Ramadan kan kita nak tadarus Quran kan, tadarus bagus dah tapi salah baca nanti. Ni bi'salismu. Itu bacaan secara naqal. Seterusnya. Ishmam. Dan raum. Banyak pula. Ishmam dan raum. Istilah dia ishmam ni memuncungkan dua bibir ke depan. Muncung gini. Gitu. Dia ada dua cara baca. Pada surah Yusuf ayat 11 juzuk 12 muka surat 236. Qalu ya abana ma lakala. Kat sini dia ada tanda diamond. Nak imam dah tahu dah muncul mulut. Yang ni orang biasa belajar je ni. Kan? Pada ma lakala tak. Kita pun bacaannya ada dua wajah. Sebenarnya bacaan yang pertama ialah ni raum. Tapi dia payah. Jadi orang baca yang ishmam ni pula. Dia ada dua cara bacaan boleh kita baca. Ishmam muncung mulut. Muncung pada mana?
La ta'manna. La ta'manna. Jadi semua muncung. La ta'manna. Tengok Comel depan sangat cermin. Farid. Tengoklah cermin, tengoklah kat kamera tu kan, tengok muncung ke tak? Ta'manna, la ta'manna. Malaka la ta'manna. Tu muncung mulut. Kita panggil ismam. Yang kedua ni raum. Raum ni payah sikit. Raum ni maksud dia ialah cuping telinga tu. Kita nak dengar pembaca tu sebut bacaan raum ni, kita kena letak cuping telinga dekat mulut si pembaca tu, baru kita dengar sebenarnya dia sebut ni. Sebenarnya dia sebut sebahagian daripada baris. Maksudnya baris kat sini ialah baris asalnya malaka la ta'manuna. Okey, ta'manu, nu tu baris depan. Dhammah, nu tu baris depan. Nu ialah satu harakat. Kita nak baca dia ni je. 1/3 je daripada nu tu. Sebab tu dia payah tu. Nu satu. Kita nak baca 1/3 je daripada nu tu. Macam mana? Jadi dia, kalau la ta'manuna, salah lah sebab ta'manu satu harakat. Kita nak baca 1/3 je harakat. Jadi dia laju. La ta'manuna. La ta'manna. La ta'manuna. Tak. Nu tu kita hanya sebut sikit. La ta'manna. Menyebabkan bacaan ini orang tak baca sebab payah. Macam mana nak kira 1/3 ni payah, maka orang pun baca lah yang ini. Dan sebenarnya dia ada dua cara bacaan lah. Okay, boleh sini Seterusnya saktah. Yang ini tak ada masalah. Tak ada masalah tu maksudnya dia tak sama macam naqal tadi, macam ibdal tadi, macam tashil, ismam. Yang tu kalau tak ikut salah baca. Tapi saktah ni dia, kalau kita langgar saktah ni tak apa lagi. Saktah ialah berhenti sekejap tanpa mengambil nafas yang baru. Dan tempoh berhenti sekejap tu ialah 2 harakat. 2 harakat kita kira lah 1, 2. Simbol dia akan ada huruf sin kecil. Ni, sin kecil. Yang pertama ada 4 tempat je. Yang pertama surah Kahfi. Surah Kahfi sunat baca hari Jumaat. Selamat daripada fitnah Dajjal sesiapa yang melazimi surah Kahfi. Jadi alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kebetulan kat sini ada tanda wakaf ni kan? 1. Maka kita pun berhenti, tak saktah dah. Kalau nafas kita panjang, barulah boleh saktah. Nafas orang Melayu tak panjang. Maksudnya dia kena sambung daripada sini, dia straight sampai sini, dia berhenti sekejap, tanpa mengambil nafas baru, stop sekejap, sambung pula. Jadi biasanya tak cukup nafas. Maka yang terbaik ialah dia berhenti terus kat sini, wakaf, matikan terus. Ini wajah. Kemudian ambil nafas elok-elok, sambung. Qayyiman. Tapi kalau nafas dia panjang, dia boleh saktah dekat sini. Maknanya walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Maksudnya orang jarang saktah kat sini sebab kat sini ialah hujung ayat, orang dah berhenti dah kat sini. Kemudian yang kedua pada surah Yasin. Ini biasa kita baca. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kebetulan pula. Apa dia kat sini? Wakaf. Ada juga tanda wakaf dekat sini. Maknanya kita nak berhenti terus pun boleh. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Berhenti dah kot. Ambil nafas baru, sambung. Tapi kalau nafas kita panjang, kita boleh saktah di sini. Berhenti sekejap, jangan ambil nafas baru, sambung. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina.
Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Surah Yasin. Yang ketiga surah Al-Qiyamah. Surah ni boleh pendek kan? Wakilaman. Oh, dia pendek je. Cuba baca yang ni. Sebab pendek boleh baca. Tempo berhenti tu 2 detik kan. Wakilaman. Wakilaman. Kemudian yang ketiga, yang keempat surah Al-Mutaffifin. Al-Labal. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi sin ni berhenti sekejap. Okey, sin sakta maksudnya berhenti sekejap tanpa mengambil nafas yang baru. Tempo berhenti 2 harakat. Kemudian ada lagi pula ni. Ada lagi kalimah yang lain. Iaitu pada surah ni. Ambil nota ni. Ar-Rum ayat 54, juzuk 21, muka surat 410. Ambil nota ni. Kalimah Da'fin ni dia ada 2 wajah bacaan. Dalam mushaf Quran kita, kalimah Da'fin ni dia tulis pada atas. Dia akan tulis min Da'fin thumma ja'ala min ba'di Da'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin Da'fan wa syaibah. Dalam mushaf Quran kita tulis pada atas. Jadi kat sini boleh 2 wajah bacaan. Kita boleh baca Da'fin ataupun Du'fin. Pada atas ataupun baris depan. Boleh pilih lah. Tapi maksudnya dalam mushaf kita tulis baris atas dah. Jadi maksudnya tak ada masalah lah kat sini. Cuma nak beritahu ada lagi wajah bacaan dia boleh baca baris depan. Kat sini. 2. Maknanya kalau baris atas semua Da'fin ni semua kena baris atas. Ada 3 Da'fin ni semua baris atas. Kalau baca baris depan, semua baris depan. Kalau baris atasnya, kita baca baris atasnya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Itu baris atas. Kalau baris depan, semua ni baris depan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yang ni ada pilihan tapi ditulis dalam mushaf Quran kita separuh atas. Jadi kalau kita baca baris atas saja dah memadai, tak ada masalah. Cuma dia ada lagi wajah bacaan. Yang kedua iaitu baris depan. Yang seterusnya iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 245 juzuk 2 muka surat 39. Wallahu yaqbidu. Ni biasa kita tengok. Ada 2 ni, short ke sin. Bila ada macam ni, sifat dia ialah kita baca huruf yang baris atas. Huruf yang atas. Short dengan sin, huruf apa duduk atas? Huruf sin. Jadi kita baca sin. Kita akan baca dengan sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Wa yabsutu. Sin. Dengan su. Bukan dengan su, tapi dengan su. Surah Al-Baqarah ni. Boleh sini? Boleh. Nak pindah seterusnya bawah ni. Boleh. Lagi surah A'raf ayat 69 juzuk 8 muka surat 159. Sama juga wazadakum fil khalqi. Huruf apa duduk atas ni? Short ke sin? Sin. Sin. Kita akan baca dengan huruf sin. Sin. Bastah. Bukan bas tapi bas.
Tapi sin ni dia dekat je. Sin ni dekat je dengan sod. Sebab tadi sin saktah lain. Sin saktah dia kecil lagi, duduk atas lagi. Jangan keliru dengan sin saktah tadi. Sin saktah dia duduk atas lagi. Ni sin ni duduk bawah je, dia dekat dengan sod. Bila sod dengan sin, kita pilih yang duduk atas iaitu huruf sin. Sin. Kemudian sini lagi. Surah Ni kau tahu mana ni? Benda surah At-Tur ayat 37, juzuk 27, muka surat 525. Am indahum khazainu rabbika am humul. Huruf apa yang duduk atas? Sod. Sod. Sod duduk atas. Maka lebih utama kita baca dengan huruf Sod. 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 Tapi, ni ada dua wajah bacaan. Sod dengan sin, dua-dua boleh baca. Tapi yang mana duduk atas, sod duduk atas. Jadi sod lebih utama kita baca. Amhumul musaitirun. Tapi boleh juga baca dengan sin. Amhumul musaitirun. Jadi boleh pilih. Yang utama yang duduk atas tadi. Apa duduk atas? Sod. Sod. Dia beza dengan ni tadi. Yang ni kita baca, mazhab kita baca dengan sin. Yang ini kita baca dengan sod. Sin. Ni yang ni. Sod dan sin pun boleh baca. Itulah dia, habis dah. Ada apa-apa nak tanya ke? Boleh dapat semua? Boleh. Boleh. Semua boleh dapat. Maksudnya ialah banyak lagi sebenarnya dalam ni baru kaedah baca Al-Quran. Kita tak belajar tafsir lagi. Kita tak cerita pasal asbabun nuzul. Kan kita tak cerita pasal kan tafsir Quran dengan asbabun nuzul lagi. Ataupun qiraat yang lain-lain lagi. Ini kita cerita cara bacaan kita je. Belum ada banyak lagi sebenarnya. Maksudnya kita kena Quran ni kena belajar. Tak boleh kita rasa kita dah pandai dah. Kan? Rupanya ada banyak lagi. Sekarang ni kita tengok pakcik-pakcik, makcik-makcik yang asalnya dulu dia tak ada kesempatan belajar mengaji ni. Bila dia dah tua, dia dah pencen, dia pun belajar mengaji. Dia pun pandai benda-benda ni. Tiba-tiba imam kita tak belajar. Farid. Jadi imam dia salah, dia tegur. Sebab dia belajar. Kadang-kadang ada yang sanggup bayar mahal. Dia belajar UIA ada buat package belajar mengaji ni, di USIM ada buat bersijil betul ni. Dia belajar daripada, ada yang belajar daripada Iqra betul. Jadi dia belajar semua, lalah qiraat lah apa semua ni dia belajar. Kalah kita. Jadi habis pula sekolah agama tak belajar. Jadi apa ni, kita kena maknanya banyak lagi dan ni yang nak sebut ni sepintas selalu. Kita kena latih-latih lagi dan insyaAllah ada masa yang lain kita akan sambung lagi. Ada apa-apa nak tanya? Ada. Semua tak ada, harap semua jelas dan faham. Mana nak ambil gambar dulu ni. Jom sekejap, kita ambil gambar sekejap. Aziz mana? Ambil gambar ni, tunjuk muka. Ni mati pun. Satu kira semua jangan kejap mata Oh, Syazwan segan ke? Segan ke Zaid ke? Mana. Oh, Ada dia. okey, sekali lagi. Bunca. Okey, sekali lagi Rabiah tak nak ke? Natasha Puteri, Tino Wahida. Jangan pejam mata. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah semua memberkati kita insya-Allah. Banyak-banyak berdoa supaya musibah kita ni berakhir dengan cepat insya-Allah. Amin. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Cerai.